Hai, DSA di sini. Assalamualaikum. Bersama saya sekarang ini ialah Datuk Romli Ishak, Syarul Politik Kanan kepada Presiden PKR. Jadi malam ni saya ada menghadiri majlis bersama Otai Reformasi di Sungai Bertani. Jadi Datuk Romli ada jemput saya dan saya juga ada mendengar dan berjumpa dengan ramai Otai Reformasi, di mana pada malam ini ada jamuan sikit Datuk, dan juga ada penerangan daripada Datuk Romli Ishak, dan juga ada soalan untuk bertanya kepada Datuk Romli lah. Jadi pada malam ni saya nak bertanya sedikit lah kepada Datuk Romli mengenai Otai Reformasi, di mana tajuk saya nak tanya kepada Datuk Romli itu adalah peranan Otai Reformasi dalam menarik anak muda mengenali Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga untuk menarik mereka menyokong kerajaan perpaduan. Sebelum tu Datuk Romli boleh jelaskan sedikit Datuk, apa definisi Otai Reformasi ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DSA atas jemputan pada malam ini. Betul, malam ni kita buat pertemuan meraihkan sahabat-sahabat lama Otai Reformasi yang mereka ini adalah kelompok yang terlibat daripada awal, daripada tahun 1998 selepas Datuk Seri Anwar dipecat daripada kerajaan pada 2 September 1998. Kemudian Datuk Seri Anwar melancarkan gerakan reformasi. Mereka ini terlibat daripada awal dan menggerakkan kesedaran rakyat untuk menyokong perjuangan yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, perjuangan reformasi, membebaskan sistem yang mencengkam rakyat dan juga mengajak untuk keadilan kepada rakyat dan juga ke negara. Dan kalau tanya soal definisi, siapa dia kelompok yang dikatakan Otai Reformis ini? Otai Reformis ini kita takrifkan sebagai mereka yang terlibat daripada bermulanya 2 September 1998 bagi saya sehinggalah sebelum pilihan raya 2008. Maknanya mereka yang menyertai perjuangan ini, menyertai parti sebelum 2008 itu, saya boleh anggap sebagai Otai Reformis ataupun Reformasi. Maknanya mereka ini dalam 10 tahun Datuk, 1998 hingga 2008 ni 10 tahun lah. Lebih kurang 10 tahun lebih kurang, ya. Dan bagaimana, yalah perjuangan ni dah lama tu, dah 25 tahun. Bagaimana PKR sendiri untuk betul-betul nak recognize mereka ni tu, sebab sebagai mereka ni as a Otai Reformasi, dicop di label lah macam tu. Mereka ni banyak kelompok, dia say. Ada di kalangan mereka ni memang datangnya daripada NGO ataupun mereka ni datangnya daripada atas semangat individu. Dan kalau yang daripada NGO tu, dia sama ada dikekal dalam NGO dia ataupun ada sebahagiannya menyertai parti. Ada juga di kalangan mereka ni yang dia tak mau menyertai parti. Dia menyertai Adil pada masa itu, pasal di awal gerakan reformasi itu menyertai Adil sebelum wujudnya parti. Bila wujudnya parti, dia kekal dekat Adil. Kemudiannya dia terus tak aktif. Ada juga di kalangan mereka tu yang terus menyertai parti. Bila menyertai parti, kemudiannya parti ini kan berlaku pelbagai perubahan di pelbagai peringkat, kan, terutamanya selepas peristiwa Kemaman umpamanya pada tahun 2001 dalam pemilihan parti yang pertama. Pemilihan parti yang pertama, ada kelompok yang kemudiannya tersisih, mengalami kekalahan, yang mengambil sikap untuk tawakuf daripada parti. So ada kelompok itu. Tapi ada juga kelompok yang selepas itu, walaupun dia tawakuf pada tahun selepas Kemaman itu, lepas itu dia join balik. Dia aktif balik selepas Datuk Seri Anwar keluar daripada penjara pada 2004, September 2004 itu. Dia join semula dengan parti, kemudian aktif dengan parti. Tapi ada juga di kalangan Otai Reformasi ini, bila dia bertanding di peringkat parti, sama ada di peringkat cabang, sama ada dia kalah, kan? Dan dia terus tersisih. Ada juga kelompok yang macam tu. Jadi setiap kali pemilihan parti itu, ada yang kekal, tapi ada juga yang kalah kemudiannya tersisih. Jadi mereka ni datang daripada berbagai kelompok dan masing-masing dia nak claim dia as Otai Reformasi lah, Okey, sepanjang Datuk dengan PKR ni daripada
1998 hingga 2008 ni, berapa ramai otai reformasi yang betul-betul terlibat dalam parti dan juga memegang jawatan dalam parti? Okey, saya nak sebutkan beginilah. Kita tak ada data secara spesifik. Pada tahun 2008, arwah Tan Sri Khalid Ibrahim pernah juga kita cadangkan untuk kita wujudkan database reformis ini, otai reformis, yang kemudiannya digerakkan oleh Yang Berhormat Sa'ri Sungip, ya, kemudiannya arwahnya Abang Rosli Ibrahim. Kita menggerakkan otai reformis dan juga Pro 98. Sebenarnya banyak wujudnya kelompok ya. yang claim so-called reformis ini. Ya. Jadi kadang-kadang kita pun berhadapan dengan masalah sebagai sebuah parti reformasi. Kadang-kadang kita juga berhadapan dengan masalah untuk nak kenal pasti, sebab kita takkan boleh kenal semua. Macam saya perjumpaan malam ni kan. Okey. Ada sebahagian je yang saya kenal, yang saya perasan. Yang lain tu saya tak perasan dan saya kata kat mana. Tapi dia memang ada pada masa tu. Jadi kalau dia saya tanya berapa ramai, sebenarnya kita tak ada database yang tepat. Kita tak ada database yang tepat. Tapi insyaAllah macam malam ni pun ada di kalangan mereka ni yang mencadangkan untuk diwujudkan insuran kelompok dan sebagainya kan. Yang tu saya rasa boleh menjadi sebagai asas untuk kita mula mengumpul database kelompok inilah, insyaAllah. Okey, yalah, baru ni pun di Kuala Lumpur saya di perjumpaan pengaruh media sosial, ramai juga yang mengaku reformis, otai reformis. Saya pun kadang muskil juga. Tapi itulah realitinya. Mereka ini sebelum telah berjuang bersama parti dalam perjalanan Datuk Anwar Ibrahim ini untuk menjadi Perdana Menteri Okey, kita dah tahu siapa ni otai reformis. Jadi saya melihatlah kebelakangan ni ramai sangat otai reformis. Sebagai seusaha politik kanan kepada Presiden PKR, apa yang Datuk nak buat untuk otai reformis ni? Bagaimana nak menggunakan segala apa yang mereka ada ini untuk menarik anak muda untuk mengenali Datuk Seri Anwar Ibrahim secara dekat, dan lebih yang paling kritikal sekarang ni untuk menarik anak muda menyokong kerajaan berkuasa. Baik, saya sebab kita terlibat daripada awal, Datuk saya. Kita terlibat daripada awal dan kita faham betapa mereka ni adalah kelompok yang kita sebut sebagai al-awwalun lah. Kelompok pioneer yang tanpa mereka ini, parti ini pun tak wujud. Dan kerajaan ini pun tak wujud. Jadi apapun kecil peranan dan kedudukan mereka tetap ada sedikit sumbangan kepada parti dan juga kepada kerajaan yang wujud pada hari ini. Jadi pesanan Datuk Seri Anwar pun selaku Presiden dalam program, terutamanya program yang terbaru ni di Axiata, mengenang kembali 20 September, peristiwa 20 September, dan beliau menyebut secara jelas bahawa kita harus kenang jasa otai reformis ini, jasa mereka-mereka yang menjadi pengasas kepada gerakan reformasi sehingga tertubuhnya parti, sehingga kita berjaya membentuk sebuah kerajaan. Dan mereka ni kadang-kadang hanya timbul ketika mana berlakunya pilihan raya, mereka hadir untuk membantu dan memenangkan calonnya. Dan mereka ni berkorban pada saya ketika mana siapa pun tak yakin dengan perjuangan, dan mereka ada. Siapa pun tak menyokong perjuangan ni, tapi mereka ada menyokong. Ketika mana tak ada siapa pun yang menyumbang untuk parti ni, untuk perjuangan ni, mereka menyumbang. Kelompok inilah walaupun sikit, orang kata apa, the amount is not a matter. Tetapi sumbangan ikhlas mereka ni tak boleh siapa nafikan. Bagaimana kisah Omar dengan Abu Bakar kan. Bila Omar kata apa hati dengan Abu Bakar yang dianggap sebagai orang yang paling banyak menyumbang, sampai satu hari itu Omar kata, aku nak sumbang separuh daripada harta aku untuk fisabilillah. Mai Abu Bakar kata, aku sumbang segala-galanya. Bila Rasulullah tanya, apa yang tinggal kepada kamu? Abu Bakar kata, Allah dan Rasul. Tapi dari segi kuantiti, Abu Bakar tu sikit sangat, sebab itu je yang dia ada, berbanding dengan Omar beratus beribu kuda dan unta yang disumbangkan. Tetapi nilai yang sikit
yang Abu Bakar itu jauh lebih bernilai di sisi Allah SWT. Sama juga dengan hotel reformis ini. Jadi kita jangan petikailah berapa sangat hampa sumbang dulu. Bukan soal berapa sangat hampa sumbang dulu, tapi sumbangan itu berlaku dulu ketika mana hak yang ada hari ini tak wujud lagi pun, tak tahu duduk di mana. Tetapi hak sumbang dulu tu, walaupun sumbangan di sikit, tetapi sangat bermakna kerana dulu itulah maka adanya hari ini. Okey tu, tadi dalam perbincangan ni saya ada tengoklah, saya observe ada tidak kepuashatian tu mengenai otai reformasi ini terhadap pemimpin-pemimpin muda. Ada pemimpin yang sedia ada yang sebelum ini tidak ada dalam kelompok reformasi ini, dia merasakan kami ni tersisih tu. Pemimpin ini kadang tak langsung tidak mengambil peduli ataupun langsung tidak attach dengan mereka tu. Macam mana Datuk sebagai usaha politik Presiden PKR untuk menghubungkan itu. Datuk dah orang lama itu. Saya tengok Datuk bercakap tadi yang kata apa, hang ni baru sangat jadi wakil rakyat, tiba-tiba nak tunjuk action dengan aku. Ini yang saya nampak tu. Dia biasanya dia akan pada setiap zaman itu akan berlaku konflik antara orang baru orang lama kan. Macam saya cerita tadilah kan, selepas satu peperangan bila Rasulullah nak balik kan, mengagih-agihkan ghanimah bagi pada Abu Sufyan, bagi kepada Muawiyah, bagi pada Yazid kan. Abu Sufyan minta untuk Muawiyah anak dia, kemudian minta untuk cucu dia, sedangkan tak bagi kepada kelompok-kelompok Ansar. Kelompok Ansar terasa hati kan. Lalu Rasulullah tanya, apakah kamu nak pulang dengan harta sebagaimana orang Mekah, ataukah kamu nak pulang dengan aku kan? Kamu ada aku, Rasulullah dan juga Allah akan bersama dengan kamu untuk pulang ke Madinah, dan aku akan pulang ke Madinah dengan kamu. Jadi samalah juga kan. Tempat tu kita nak sekadar nak orang kata apa, menyejukkan hati lah kawan-kawan reformis ni kan, supaya janganlah terasa hati sangat dengan kelompok yang baru dalam parti tapi ada kedudukan, diberikan jawatan, ada yang jadi wakil rakyat, ada yang jadi menteri dan sebagainya. Anggapkan itu bahawa rezeki mereka. Cuma dalam masa yang sama kita juga nak kena pesan kepada hak yang pegang jawatan ni, yang ada kedudukan ni, janganlah lupa bahawa kedudukan yang kamu ada itu, pangkat dan jawatan kamu itu, kerana inilah yang di bawah ni kan, yang mendukung, yang mempertahankan parti ini kan, sampai hari ini parti ini masih lagi tertegak dengan kuat, yang melahirkan beberapa ramai pemimpin yang hebat yang ada hari ini. Jadi sebab itu Datuk Seri Anwar beberapa kali dalam banyak pertemuan dia sebutkan jangan lupa tentang reformis ini, ambil berat, ambil tahu. Jadi saya pun nak pesan juga, kebetulan kita dalam live kan, nak pesan juga kepada pimpin-pimpin yang di atas tu, terutama di kalangan yang baru-baru kan, yang dah jadi menteri, yang jadi timbalan menteri, yang jadi esko, yang jadi apa-apalah, apa-apa jawatan yang ada, jangan lupa bahawa kamu duduk di situ kerana dokongan daripada ini, yang mengasaskan itu, yang mengajarkan alibata itulah yang akhirnya kamu jadi profesor. Bukan yang ajar yang PhD tu kan. Tapi sebelum kamu pergi jadi sampai PhD tu, jangan lupa cikgu yang ajar alibata ABC 1, 2, 3 kan. Itu dah asas kamu sehingga di mana pun kamu berada kan. Sepatutnya begitulah tu. Jadi orang-orang yang baru ini sebenarnya mereka harus menghargai yang reformis, yang bagi saya mereka ini yang telah meletakkan foundation tu. Walaupun mereka tidak diangkat menjadi pemimpin, tidak diangkat sebagai wakil rakyat, diberi jawatan, tapi mereka ini harus disantuni lah tu. Tak kira masalah. Gitu. Cuma satu saya tengok dalam UMNO ni, sentuh pila tentang UMNO tu. Mereka ada persatuan veteran tu. Kenapa reformis ini tidak didaftarkan tu? Didaftarkan di bawah ROS. Bagi saya itu adalah satu channel bagi mereka sebagai reformis itu untuk duduk dalam satu persatuan veteran reformis kan, bagi mereka menyampaikan hasrat mereka kepada pimpinan parti secara langsung tu. Okey, setakat ini yang saya difahamkan ada 3 kalau tak silap saya. Ada 3. Ada 3 NGO yang didaftarkan oleh reformis di bawah ROS. Satu ialah Pro 98, kalau tak silap saya berdaftar. Kemudiannya ada Otai Reformasi juga berdaftar. Satu lagi kalau tak silap saya Angkatan Reformasi Malaysia kalau tak silap.
Itu pun berdaftar kalau tak silap. Tiga tu berdaftar. Saya pernah cuba tu sebenarnya dia saya pernah cuba ketika mana arwah Abang Rosli masih ada. Dia kata benda ni dia kena Romli yang kena mai tolong lah. Saya boleh cakap apa-apa hari ni. Jadi saya pernah jumpa. Dan mereka ni sangat menghormati saya lah. Kawan-kawan reformis ni. Dia sangat menghormati saya. Jadi saya berjumpa, tapi itulah nak ajak dia untuk menerima satu kepimpinan tu di kalangan mereka. Mereka boleh terima Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi mereka sama-sama mereka ni dia tetap ada perselisihan yang tak berkesudahan. Jadi insyaAllah lah, saya rasa tak apalah. Ada tiga ni, kita layan tiga-tiga. Yang penting kebajikan reformis ini terjaga. Sebab tu bila ada cadangan kawan-kawan tadi untuk insurans kelompok lah, untuk difikirkan soal anugerah something untuk mereka. Dan kalau macam dia saya sebut tadi, veteran UMNO umpamanya kan, kita juga boleh manfaatkan NGO reformasi ini untuk kita bantu, yang mana mereka juga boleh membantu reformis yang ada. Tadi Datuk ada sendiri bercakap yang satu hari Datuk akan bawa reformis ini untuk membantulah bagaimana nak menarik anak muda tu. Sebagai usaha politik kanan, macam mana Datuk nak tarik mereka ini untuk menarik anak muda? Okey, reformis ini dia ada kekuatan masing-masing. Bukan semua lah. Di kalangan mereka ni ada yang berkeupayaan untuk memberikan pengkisahan kan, tentang bagaimana reformasi itu bermula. Ataupun setidaknya kita boleh minta dia bercerita tentang kenapa dia menyokong reformasi, kenapa dia terlibat, kenapa dia bersanggup mengorbankan masa, zaman muda dia, wang ringgit dia. Ada sebahagiannya terpaksa dibuang kerja, ada terpaksa hampir bankrupt bisnes dia dan sebagainya. Dia menanggung bertahun-tahun hidup sebagai seorang yang bankrupt, yang muflis disebabkan oleh gerakan reformasi. Yang kena buang kerja ni tak kata, yang kena dipindah di kawasan pedalaman dan sebagainya. Dan mereka ni punya pengalaman, punya kisah-kisah yang boleh menjadi motivasi kepada anak-anak muda. Sebab tu saya sedang menggerakkan satu program yang mana kita nak mereformasikan generasi muda ini, nak mereformiskan generasi muda. Jadi nak mereformiskan generasi muda ni supaya reformasi ataupun reformis ini tidak menjadi eksklusif hanya kelompok ini je. Kelompok yang al-awalun 10 tahun ini. Kan? Maknanya selepas Fathul Mekah dia tak boleh dianggap sebagai kelompok yang muhajirin dan ansar yang hebat ni kan. Jadi macam mana maka kita kena modulkan pengalaman-pengalaman mereka ini. Kita dah kumpulkan, alhamdulillah ada kelompok yang sedang mengumpul dan bahan-bahan ini, dan ini kita nak latih anak-anak muda ini, sama ada melalui akademi kenegaraan ataupun melalui akademi keadilan ataupun melalui program fellow keadilan, supaya anak muda ini dia pun boleh layak menjadi reformis. Kan? Maknanya ada kriteria-kriteria tertentu kan, you dapat selesai, you faham, you boleh hayati dan you boleh apply kriteria-kriteria ini dalam diri you, maka you adalah reformis. Yang ni yang kita nak minta tolong reformis kita ini untuk bantu. Jadi barulah mereka ni ada peranan. Kalau tidak, mereka tak ada peranan. Mereka tak lah duk simpan sementara duk hidup lagi ni kan. Esok mereka tak ada, hilang seorang, siapa nak bercerita tentang pengalaman ni? Masing-masing ada pengalaman lain-lain ni. Betul. Bukan macam saya ada pengalaman saya sendiri, tapi mereka ada pengalaman mereka sendiri yang boleh mereka kongsi dengan anak-anak muda. Okey tu yang betul saya kata tadi lah ya, mereka ni reformis pada zaman yang 10 tahun tu Anak muda sekarang ni kita nak mereka menjadi satu reformis di dalam generasi yang baru ni tu. Jadi adakah peranan pemimpin-pemimpin muda ini untuk sama-sama berganding bau lah tu baru dia ada chemistry sikit tu. Pemimpin muda ni dengan reformis ini untuk membentuk reformis generasi baru. InsyaAllah kita dalam program yang kita nak buat ni, kita ada training of trainers, TOT TOT. Yang mana kita akan train juga di kalangan pemimpin anak muda ini, untuk dia juga reformis ini
macam mujaddid, orang yang nak bawa pembaharuan, kan, Ya. reformer, Reform, kan? ya. Orang yang nak bawa perubahan, kan, orang yang nak bawa islah dalam negara, kan. Jadi setiap orang pemimpin Parti Keadilan ni sewajarnya ada jiwa reformasi, jiwa reformis, kan, jiwa islah yang nak bawa perubahan. Sebab itu pun yang ada pada presiden kita, kan, bapa pada reformasi. Jadi anak-anak muda, pemimpin muda juga kena menjiwai itu. Baru boleh bercakap soal reformasi, bercakap bukan sekadar jerit reformasi, tapi implementasi itu. Macam mana nak apply reformasi itu dalam kehidupan dia, dalam jiwa dia sebagai seorang pemimpin muda. Jadi saya rasa itu yang sebenarnya yang kita nak tekankan, nak tanamkan dalam jiwa anak muda. Jiwa anak muda tu. Okey tu, pada penghimpunan Aziatia baru ni kan, tajuk apa? Daripada reformasi ke Malaysia Madani. Ke Malaysia Madani tu kan. Jadi Datuk itu orang yang pertama kan tu bercakap tu. Kedua lah. Yang kedua tu Selepas. Jadi Datuk ada kat situ, yang datang tu semua generasi muda lah tu Datuk nampak apa vibe? Adakah perbezaan masa tahun 98 dengan anak baru ni tu? Muda. Beza lah. Beza tu. Beza. Masa 98 tu dia main tu dengan semangat sendiri, tanpa disuruh, tanpa diajak, tanpa ditaja, kan. Bila dia main stadium tu dia jadi lain. Ada YB tu jemput main, ada orang ni ajak, kan, jom kita pergi bawa kereta main apa semua, kan. Ada yang sediakan bas, ada setengah YB tu sediakan bas untuk nak ajak anak-anak muda kawasan dia untuk datang ke stadium. Sudah tentulah suasana itu berbeza. Tapi bila dia duduk dalam tu, dalam suasana itu, dan kita buat beberapa persembahan dalam itu, ucapan-ucapan yang membangkitkan kembali, bagi orang yang hidup pada zaman itu, dia rasa sangat teruja pada malam tu. Tapi di kalangan anak muda juga, dia pun boleh mula merasai, rupanya zaman itu, ini keadaannya. Itu je lah pada malam tu. Tak lebih pada itu. Masa PMX bercakap tu, dia punya vibe dia tu. Oh yes. Betul. Nampak dia punya sajalah kita lagi topik tu pada hari itu dia ramai yang kata apa hai PM ni bercakap dengan nada yang agak keras tapi saya ada mendengar lah PM bercakap hari itu dia bercakap atas kapasiti Presiden PKR. Betul. Bukan sebagai PM. Jadi Datuk ulang sikit lah. Masa tu Datuk ada kat situ, dia bercakap tu sebab aku ni Presiden PKR. Aku dah melalui macam-macam ni tu. Saya rasa dia pada malam itu, apa yang itulah Anwar Ibrahim. Nak kenal Anwar Ibrahim, anak muda nak kenal Anwar Ibrahim, itulah dia Anwar Ibrahim. Dia tunjuk itulah. Itulah akulah Anwar itulah perjuangan dia. Itulah yang dia nak bawa. Saya nampak ni. Sebab itu saya kata anak muda kalau nak jadi hebat kena ikut macam tu lah. Kena menjiwai semangat dia, kan, yang ada dalam diri dia, kan. Sebab tu dia selalu ulang surah Al-Kahfi. Dia sebut ulang-ulang surah Al-Kahfi tu, kan, bagaimana Allah mencampakkan dalam jiwa anak muda, kan, yang menolak benda-benda yang batil, yang benda-benda yang tak betul, kan. So jiwa anak muda itu, anak muda yang berani mengatakan tidak kepada kemungkaran. Saya harap begitulah tu. Saya nampak anak muda sekarang ni dia harus mentutupi lah. Sekarang ni kalau kita tengok PMX sekarang ni dia cukup berani lah tu. Apa yang dia kata itu, dia tahu benda itu very tak popular, tapi dia tahu ini patut dilakukan. Maknanya aku tak popular pun tak apa, yang janji Malaysia akan kembali ke landasan yang tapi itulah perception sekarang ini, netizen ni dia nampak ke arah yang negatif tu negatif. Tapi bagi saya lah, apa yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim inilah satu yang menjadi pemacu lah tu. Orang kena berani, kalau benda tak betul kita cakap tak betul tu, berani mendongkar arus. Jadi kita pun dah sampai ke penghujung tu. Jadi saya haraplah apa perjumpaan pada malam ini bersama Otai Reformis ini bersama Datuk akan memberi orang kata apa, sinar baru ke, jalan yang lebih
hebat lagi tu. Yalah, bukan semua kita boleh tunai gitu. Ya. Sebagai seusaha politik kanan kepada Presiden PKR, apa yang Datuk boleh simpulkan lah pada malam ini dalam perjumpaan Datuk bersama Hotel Reformis di Sungai Petani itu. Baik, sebagai rumusan ya, dan juga pesanan kepada sahabat-sahabat Otai Reformasi, saya nak ingatkan saudara, abang-abang sekalian, bahawa ingatlah kerajaan ini adalah kerajaan kita. Kecil atau besar sumbangan terbentuknya kerajaan ini yang ada pada hari ini adalah hasil daripada keringat dan titik peluh kita yang kita mulakan daripada tahun 1998-99. Maka wujud kerajaan yang ada hari ini. Walaupun kita merasakan bahawa kita tak dapat apa-apa pun, dah wujud kerajaan, apa yang kita dapat sebagai reformis kan, yang kita bergolok gadai tahun 98, tahun 99. Tapi yakinlah bahawa setiap sen, setiap peluh yang menitik itu Allah akan kira dan Allah akan berikan ganjaran. InsyaAllah. Untuk urusan di dunia ni, insya-Allah kalau ada keperluan apa-apa, Datuk Seri Anwar ada bersama dengan kita, pimpinan-pimpinan parti insya-Allah ada bersama dengan kita, dan saya ada bersama kan. Hubungi kita, bagi tahulah apa yang perlu kita bantu, kita boleh bantu. Jangan tuan-tuan jangan merasakan bahawa aku tak dapat apa. Kan? Bila kita merasakan aku tak dapat apa, Kita akan kecewa. kita akan kecewa yang tak sepatutnya kita kecewa. Kan? Kadang-kadang kita duduk diam-diam di rumah kan, seorang-seorang, lepas tu kita kata, siapa orang tak tolong aku. Memanglah siapa nak tolong, orang pun tak tahu dia duduk tak mana, dia tu nama apa, dia tu siapa dia, tak ada siapa yang kenal. Yang tahu reformis adalah reformis. Sebab itu saya selalu pesan, yang kenal reformis adalah reformis. Jadi reformis kena bantu reformis, tak ada orang lain yang akan bantu kita. Jadi sama-sama kita sebagai reformis, saya sebagai reformis, tuan-tuan sebagai reformis, kita bantu sesama kita. InsyaAllah saya berada di kedudukan saya ini yang dekat dengan PM, insyaAllah kita boleh bantu apa yang kita akan bantu. Tapi tuan-tuan kena tampil ke depan. Ya. Jangan duduk tunggu di rumah, memang tak ada lah. Kan, macam mana kita nak cari? Kita pun tak tahu tuan-tuan duduk di mana. Kan, jadi tuan-tuan tampil ke depan, kan, perkenalkan diri dengan pimpinan setempat, dengan ketua cabang, dengan ketua ranting, dan aktif di peringkat cabang, di peringkat ranting. InsyaAllah kita akan bantu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Datuk. Mungkin kepada Hotel Reformis, apa yang saya nampak di Datuk Romli ni, saya pun mengenali Datuk ni tak lama, tapi saya rasa cukup dekat lah. Jadi kalau tuan-tuan perlukan sesuatu untuk membantu apa-apalah, boleh hubungi Datuk Romli lah. Secara personal pun boleh. Jadi terima kasih Datuk Romli. Kita jumpa lagi insyaAllah di podcast yang lain lah dalam Sembang Santai. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.